Pada kali ini, tuan-puan yang dirahmati Allah yang menonton, saya nak kongsikan tentang bagaimana kaedah kita menggunakan mandian bidara. Sekiranya kita gunakan mandian bidara ini di pusat rawatan bagi mandian bidara yang orang kata pure ataupun memang yang kita guna di pusat rawatan, itu telah diajar dengan caranya ambil 7 daun bidaranya dengan guna limau nipisnya 7 biji ataupun limau purut dan sebagainya. Itu telah jelas dijelaskan oleh perawat di pusat rawatan, sama ada di Darussalam ataupun di mana-mana pusat rawatan yang patuh syariah seperti Darus Syifa dan lain-lainnya. Jadi di Ikhtiar Syifa kita ada beberapa produk, antaranya adalah mandian bidara. Antaranya adalah mandian bidara. Jadi kalau mandian bidara ni dia ada adik-beradik dia, dan adik-beradiknya ataupun yang berdekatan dengannya adalah foam mandian bidara. Jadi bezanya adalah yang ni gel mandian ni memang kita guna dalam bilik air ataupun bilik mandi sahaja. Yang foam ini pula kita boleh guna dalam bilik mandi ataupun bilik air, dan kita boleh juga guna di luar. Maknanya selepas daripada mandi kita sapu, kerana ia boleh menjadi sebagai lotion. Ia boleh jadi sebagai lotion yang mana dia tidak melekit dan dia orang kata kering pada kulit kita. Jadi sama ada kita gunakan pada keadaan tertentu yang macam seseorang tu sakit. Ada setengah pengguna kita, dia mak ayahnya sakit, terbaring di hospital, tak boleh dimandikan, kena stroke dan sebagainya, tak boleh diangkat bangun. Maka guna saja foam ini, sapu di seluruh badan dia ataupun kawasan-kawasan tertentulah yang mudah untuk disapu. Bagi kita yang boleh mandi dengan gel mandian yang biasa, kita guna yang ni memadai, atau selepas daripada kita mandi ni, kita ambil foam ni pula, kita sapu di bahagian-bahagian yang mudah disapu. Kerana bila kita guna mandian, asas dalam kita menggunakan bahan ruqyah ataupun air mandian ruqyah ini, selepas daripada mandi, eloknya dia kering sendiri. Tetapi dengan kesibukan waktu zaman sekarang, dengan kerja dan sebagainya, nak tunggu dia kering, orang kata memang tak lah. Jadi memang kita akan lap dan kita cepatkan kering badan kita untuk kita teruskan aktiviti harian kita. Jadi sebab itu, selepas daripada kita mandi, kita mandi dengan mandian ini, kemudian kita pun ambil foam bidara ni, kita pun sapulah di betis kita, di tangan kita, di tempat-tempat yang mudah disapu. Itu dalam menggunakan mandian. Bila kita mandi, berapa hari kita nak mandi? Berapa hari kita nak mandi? Maka kaedah yang paling asas, kita mesti mandi 7 hari berturut-turut. Ada orang tanya, Ustaz, saya dah mandi 7 hari tapi tak sembuh lagi. Kita tanya sakit berapa tahun? Dah 17 tahun. Jadi kalau sakit 17 tahun, mandi 7 hari, kalau Allah bagi memang sembuh, tetapi ajaib dan satu kelebihan yang besar dan juga jarang berlaku, maka kena diusahakan, kena disambungkan lagi beberapa hari. Mandi 7 hari berturut-turut adalah proses ataupun kaedah. Jadi selepas daripada mandi, kalau ada lagi gangguan, maka kena mandi lagi. Yang 7 hari ini bagi mereka yang dia ada sakit, ada masalah, ada simptom, tak boleh tidur, selalu rasa panas dalam badan, tak selalu mimpi dan sebagainya. Kemudian dia pergi hospital, jumpa beberapa doktor, pakar dan sebagainya, tak tahu apa penyakitnya. Maka kita nak scan, adakah orang ni ada gangguan ataupun tak ada. Jadi kadang-kadang orang ni pergi ke pusat rawatan, maka kita baca kadang-kadang di pusat rawatan ada juga mereka memberikan tidak balas. Ada juga kadang-kadang time tu dia tak diberikan tidak balas, sama ada jim tu kebal dan menipu dan sebagainya. Jadi bila balik kita suruh mandi 7 hari, dan kalau ada tindak balas datang lagi. Sama je juga bila tuan-puan menggunakan mandian bidara ini. Kita guna mandian bidara, kita guna minyak bidara, kita suruh mandi 7 hari berturut-turut. Bukan itu penyudahnya ataupun itu selepas guna 7 hari dah sembuh. Tidak. Maknanya guna 7 hari, kemudian ada tindak balas. Lepas daripada kita mandi tu, kita rasa sendawa yang tak berhenti, kemudian kita datang tindak balas. Kalau jin tu kuat, saka tu lama dan sebagainya, datang mimpi yang lagi kuat kepada kita, rasa panas dalam badan. Itu kalau benda tu melawan. Kalau benda tu tak melawan, kita akan rasa tenang. Kalau sebelum ni selalu mimpi-mimpi pelik-pelik, sekarang dah tak ada mimpi pelik-pelik. Kalau sebelum ni petang, tiap-tiap petang sakit kepala, sekarang dah tak ada sakit kepala. Itu tanda jin itu meninggalkan kita. Jadi kalau berlaku keadaan demikian, menunjukkan bahawa benar apa yang berlaku pada kita sebelum ni adalah simptom daripada gangguan. Jadi alhamdulillah, kalau 7 hari kita pakai dah tak ada apa-apa, maka kita buatlah sebagai suplemen harian, 2 hari mandi sekali, 3 hari mandi sekali, mengikut kadar keperluan ataupun keadaan diri kita. Tapi kalau kita ni memang dah ada sakit dah lama, berapa hari kena mandi? Sampai baik.
Jadi seboleh-bolehnya kita dah mandi 7 hari, 14 hari ataupun paling kurang sebulan sekali kita datang pusat rawatan bertemu dengan perawat untuk diruqyahkan. Kenapa? Kerana menggunakan mandian dengan buat rawatan direct adalah tidak sama. Tetapi membuat rawatan direct cabarannya tak ramai orang yang boleh datang tiap-tiap minggu ke pusat rawatan. Kadang-kadang dia terselit perasaan yang rasa macam tak puas hati. Dia pergi ke satu pusat rawatan berjumpa seorang ustaz lah, dah pergi dah 2 kali dah pergi tak sembuh, dia pun tukar ustaz lain. Macam orang buat bisnes juga, dia jual bidara, tak berapa nak laku, jual benda lain pula, jual benda lain tak berapa nak laku, jual benda lain pula lah tak menjual. Sebab tu kena fokus. Satu-satu ubat yang kita makan, kita kena ambil 3 hingga 4 bulan secara konsisten. Baru kita tengok kesannya ada ataupun tidak, kena ataupun tidak dengan diri kita. Sama juga keadaan bila kita guna mandian bidara. Kita kena cuba 3 ke 4 bulan. Alhamdulillah pengguna-pengguna kita ramai, sudah lebih hampir 50,000 botol yang kita edarkan dan kita ada lebih daripada 10,000 pengguna. Subhanallah. Ada mereka yang 6 bulan baik, ada mereka yang setahun baik, ada mereka yang setahun tak baik-baik, ada mereka yang seminggu pakai dah baik, ada mereka yang seminggu pakai tak baik-baik. Tapi sebab itu kita kata dia berkadar dengan keadaan gangguan kita. Sakit kita tu bagaimana? Kalau kita sakit sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, kemudian kita nak mandi seminggu terus baik, bagi saya itu jarang berlaku. Tapi yang banyak berlaku bila kita walaupun berpuluh tahun ataupun berbelas tahun kita sakit, kemudian kita guna. Bila kita guna tu, kita rasa macam panas, kita rasa macam sendawa lagi banyak, ataupun datang tidak balas mimpi yang lagi pelik, ataupun rasa ada tindak balas lah. Sebelum mandi macam ni, selepas kita guna mandian bidara, minyak bidara, spray bidara, jus bidara ni rasa lain pula. Maka itu adalah tindak balas. Dan tindak balas itulah dinamakan sebagai proses kesembuhan. Kita kalau kita sakit fizikal, kita makan ubat, kita tak akan sembuh terus. Dia beransur baik, beransur baik, beransur baik. Kalau kita ambil homeopati, tak setengah-setengah penyakit kudis, gatal dan sebagainya, bila kita makan, maka dia lagi timbul. Dia lagi timbul sikit, kemudian baru dia hilang. Maka begitu juga bila kita gunakan produk bidara ini. Sama ada kita gunakan minyak bidara, ikhtiar syifa, kita guna mandian dan sebagainya. Bila kita mula sendawa, esok sendawa lagi, lusa sendawa lagi, bermakna itu adalah proses. Maknanya jin yang mengganggu kita itu merasai akan kesan dengan apa yang kita pakai itu. Jadi apa kita nak buat? Kita teruskan konsisten sehinggalah dia tinggalkan kita. Mudah-mudahan dengan dia rasa sakit itu, maka dia cepat-cepat tinggalkan kita. Dan kenapa kita suruh ke pusat rawatan? Kita syorkan untuk pusat rawatan bagi mereka yang kritikal, mereka yang lama sakitnya, sudah bertahun-tahun sakit tapi tak sembuh. Tak cukup dengan guna mandian sahaja. Sebulan guna mandian, 2 bulan guna mandian, bila ada waktu lapang datang ke pusat rawatan dan disentuh ataupun diruqyahkan direct oleh perawat. Baik, kalau kita boleh datang hari-hari pusat rawatan, alhamdulillah, tak apa, tak guna mandian pun. Kalau hari-hari boleh datang, atau kompon seminggu sekali boleh datang, tapi tak ramai dan majoritinya orang tak mampu. Sebab apa kita suruh guna mandian ini? Kerana bila kita guna bidara yang telah diruqyahkan, maka bila mana kita balik ke rumah kita pakai hari-hari, hari-hari jin itu disakitkan. Sikit-sikit badannya tercala, dia rasa panas, dia rasa sakit dan seumpamanya. Jadi badannya lemah, kita lebih kuat, roh kita lebih kuat. Dalam jasad ini ada roh kita. Dalam jasad ada roh kita. Tapi bila jin mengganggu, maka dia cuba untuk menguasai juga jasad kita. Maka bertembunglah di antara keduanya. Kalau kita lebih kuat, maka dia lebih lemah. Kalau dia lebih kuat, maka kita menjadi lemah. Demikian bila kita sakitkan jin itu, dengan kita gunakan bidara ini, maka hari-hari dia sakit. Jadi bila dia dah sakit, dah kurang kekuatan dia, kita pergi ke pusat rawatan, sekali dibaca, ditiup atau disentuh, maka terus menggelupur dia kesakitan. Memudahkan dia bila dibuat rawatan untuk dia keluar. Kemudian kita balik, kita mandi lagi. Sebulan, 2 bulan, kita pergi sekali, baca lagi, kena lagi, dia pun keluar, dia tak larat dah sakit. Hari-hari, setahun kita duk calakan dia, setahun kita duk sakitkan dia, insya-Allah kita akan merasai akan perubahan dan kesembuhan itu.
Minggu lepas datang seorang kakak Puan Yusniza dekat daripada sini, pejabat juga, datang cerita, kita di Ikhtiar Syifa tak pernah kita tunjuk gambar pesakit ataupun video pesakit, tapi kakak ni nak kongsikan kepada orang kerana sebahagian antaranya adik mereka pun tak percaya, sebagian orang yang tak percaya. Kita perahkan video dia, insya-Allah kita keluarkan. Setahun dia datang ke Ikhtiar Syifa, tiap-tiap bulan dia beli 12 kali pembelian, dia beli sebulan sekali, sebulan sekali, sebulan sekali, 11 kali tak silap dia dah repeat order, sebulan sekali, sebulan sekali, sebulan sekali dia datang COD, dia beli. Dia pergi ke pusat rawatan 2 kali. Bila mana saya syorkan pergi ke pusat rawatan, alhamdulillah sakit yang dia ada tu dah macam tak ada hari ni. Kalau dulu dia nak masak kuih tu, kulitnya akan kembung, akan jadi bengkak. Orang tak suka dia meniaga depan rumah dia. Demikianlah ujian ke atas dia, dan alhamdulillah hari ni dah macam dah tak ada sakit lagi lah. Dia kata kalau ada pun sekadar simptom sikit-sikit begitu, tapi dah sangat-sangat baik dan dia masih konsisten dengan Ikhtiar Syifa. Jadi itu berkenaan dengan cara kita menggunakan mandian bidara, sama ada mandian ini ataupun mandian form mandian. Bila kita mandi, kita masuk dalam bilik air, kita nak baca selawat, baca kat luar. Kita nak baca Al-Fatihah, baca kat luar lah, Bismillah dan juga Al-Fatihah. Kita masuk. Kalau tak sempat, tak apa, masuk je dalam bilik, kemudian kita boleh bacakan Bismillah, walaupun sebahagian daripada Quran, tetapi diniatkan sebagai zikir, maka dibolehkan. Kita baca Bismillah, ataupun kita baca perlahan, ataupun kita baca dalam hati. Tapi kalau sebut baca, dia tidak dalam hati. Kalau dalam hati dia jadi niat. Kalau baca, dia mesti dilafazkan pada bibir mulut. Maka kita tuangkan gel mandian ini, Dan kalau tuan-tuan perasan, gel mandian bidara ikhtiar ni satu-satunya saya boleh katakan mandian bidara yang kita tidak ada campuran perwarna, kita tidak ada SLE, kita tidak ada SLES, kita tidak ada pewangi tambahan. Kita betul-betul pure bidara. Ni bila kita tuang mandian ni, dia memang warna pun tak ada, sebab tak ada pewarna. Ada orang kata dia warna hijau, nak bertanding lagi hijau lagi asli dan sebagainya, itu terpulang, saya tak nak komen. Tetapi bila kita buat kaedah perahan sejuk, pati tu tak mengeluarkan warna. Lagi-lagi bila dicampurkan dengan air, dia tak sama, melainkan kita blend, guna kaedah blend di rumah tu memanglah bercampur warna hijau, tapi kita tak boleh simpan lama, dia akan menjadi bakteria yang menyebabkan warna oranye, warna merah, warna hijau, warna hitam. Itu bila dicampur dengan pewarna. Kita tidak mencampurkan dengan pewarna, kita tidak campur pewangi, kerana memang setengah orang suka wangi, tapi jin lagi tak suka dengan mandian yang bau bidara tu sendiri. Sebab itu pernah dibahas pada bidara itu, apa yang tak disukai oleh jin? Warnanya kah? Rasanya kah? Baunya kah? Ataupun bentuknya kah? Maka semua yang kah-kah itu memang tidak disukai. Walaupun tidak ada satu fakta yang autentik, tetapi berdasarkan pengalaman perawat-perawat. Jadi kerana itu kita buat bidara kita adalah bidara yang sangat-sangat asli. Kemudian kita tidak ada SLS. Sebab tu mandian bidara Ikhtiar Syifa ini, tuan-tuan, bila sabun dia tidak rasa sabun sangat, sebab soap base kita daripada daripada minyak sayur-sayuran, daripada kanji dan sebagainya. Dia bukan SLE. Kalau SLE ataupun SLES, bila kita sapu dia berbuih banyak. Dan kita boleh tahu benda tu kadang-kadang benda yang chemical dia kuat sikit, bila kena pada mata dia sakit. Mandian bidara Ikhtiar Syifa ni, kalau tuan-tuan sapu pada mata, saya anak-anak kecil pun mandi sapu je pada mata semua, memang tak sakit. Saya tak sapulah sekarang sebab tengah live ni nampak macam hantu pula. Jadi memang tak sakit dan tak pedih langsung, sebab dia bahan yang organik tanpa sebarang bahan campuran kimia. Itu yang menariknya dan ramai yang orang suka, alhamdulillah. Baik, itu cara kita menggunakan mandian. Jadi kita sapu daripada atas sampai ke bawah, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kenapa kita sapu satu badan mandian bidara? Kalau kita pergi ke pusat rawatan pun suruh dia mandi, digosokkan satu badan. Kerana jin ini ada yang keluar masuk daripada badan kita, ada yang menempel di tempat-tempat tertentu, ada yang berlari-lari, dan Nabi sebut dalam hadis bahawa jin itu berlari-lari dalam darah anak Adam. Ada yang berlari, sekejap sakit kat sini, sekejap menggeletar kat sini, sekejap kat kaki, sekejap kat tangan. Kita sapu satu badan supaya di mana sekalipun dia berada, maka dia tetap mengenai bahan itu. Nampak macam kita lah nak pukul anak ke, kita buat kat sini dia lari kat sini, kita ni kat sini dia lari kat sini. Sama macam tu juga jin, dia pun berakal juga. Jadi kita sapu kat sini dia lari kat sini, kita sapu kat sini dia lari kat sini. Kita rawat pun begitu juga, kita pegang kat sini dia lari kat sini, kita pegang kat sini dia lari kat sini. Jadi kita mandi supaya kena betul satu padan, supaya mana pun dia pergi maka terasa. Dan bila kita sapu dengan mandian itu, jangan mandi dengan air dulu.
Bukan, jangan kita guna sabun dulu. Kita mandi biasa dulu, kita mandi dengan air biasa, kemudian last sekali sebelum bilas kita pun guna sabun ni. Kalau kita ada sabun kesihatan yang lain untuk diri fizikal diri kita, maka kita guna dulu. Yang ni kita guna last sekali, tak kita sapu satu badan, kita gosok, kemudian baru kita bilas. Sebab apa? Sebab guna last sekali supaya tebal bau dan rasanya. Dan sapu tu lama sikit. Kalau kita guna mandian bidara dulu, lepas tu mandi satu tong, maka dia nipis lah bau dia. Jadi kalau kita ada guna sabun lain, guna mandian bidara ni yang last sekali. Tapi saya nasihatkan, kalau kita guna mandian bidara dalam harian kita, macam saya sendiri dan keluarga, Alhamdulillah, guna mandian bidara ni je hari-hari, memang Alhamdulillah baik. Sebab bidara sendiri dia ada kajian saintifik yang memang dia adalah baik untuk kulit. Lagi-lagi kalau orang tu ada gatal, eczema dan sebagainya. Itu cara kita guna mandian.